Baiklah, Selasa 15 September yang lalu berlangsungnya Majlis Santai Petang Menteri Kanan Pertahanan bersama penggiat seni tanah air sempena kempen Tabung Pahlawan 2020 di Royal Chulan, Kuala Lumpur. Turut hadir adalah Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi merasmikan majlis. Datuk Panglima Zul menyatakan tentang kempen Tabung Pahlawan ni, saya tak berapa terkesan pada awalnya. Tapi apabila pihak kami, pihak Layar Sutera ada buat dokumentari, kita buat research pasal unsung hero, ya, wira-wira yang tak didendang. Dan apabila kami baca kisah-kisah mereka, sangat menyentuh sampai menangis. Macam mana mereka bertukus lumus sampai tak makan dalam hutan. Macam mana mereka hidup selepas kehilangan anggota tubuh. Bagaimana semangat juang mereka untuk menjaminkan keamanan untuk negara Malaysia yang tercinta ni. Banyak di antara mereka dalam kategori golongan asnaf. Saya merasakan kenapa mereka tak diangkat. Pada awalnya saya bermula dengan beberapa teman. A few artis agree. Daripada situ kami utarakan idea kami kepada pihak Datuk Panglima Zul dan juga KSU, get artis dan juga veteran MINDEF ini bersatu menjayakan tabung ini. Itu orang kata sedikit mengenai majlis ataupun event pada hari ini. Kita nak tanyalah sedikit, jarang melihat Kak Betty dekat kaca TV kan. Macam mana agaknya sekarang ni perkembangan kerjaya? Saya suka buat kerja-kerja amal. Buat masa sekarang ni kami juga ada kerja amal yang lain, iaitu kita berkahwin dengan cara yang sangat minimum. Jadi bagi mereka yang nak berkahwin, jangan melabur sangat sebab sekarang ni tengah zaman COVID. Apa kata duit kita simpan, kita melakukan syariah dengan cara halal yang mudah dengan mengikuti tim Jariah Banafi di Johor. Kami ada buat satu kempen kahwin bajet 1,500 saja. Itu antara kerja amal yang saya buat. Selain itu, saya juga aktif dari segi producing untuk TV station. Berlakon pula macam mana? Pasti peminat lama nak tengok Kak Betty kat kaca TV. Memang seni itu susah kita nak pisahkan kan. Sebab tu saya terlibat dalam penerbitan rancangan. Dari situ kalau ada yang menarik saya akan masuklah. Kalau tak, saya di belakang tabir saja. Masih juga kalau ada kawan-kawan yang minta tolong, kalau I tengok sikit dia bagus, okay, let's me join. Tapi ialah kita kan zaman bila kan, bila kita masuk tu kan pastilah watak-watak dia ala-ala very the mak or very the nenek. Umum tahu tentang Kak Betty sekarang pun sudah bercerai bersama dengan suami. Jadi mungkin kalau kita boleh tahulah, orang kata sedikit, saya ada juga membaca sedikit kan tentang hak penjagaan anak. Mungkin sekarang ni macam mana agaknya hak penjagaan anak Kak Betty bersama dengan suami? Itulah ceritanya, anak tu masih kecil lagi. Saya harapkan agar kita tak perlu menyiksa anak, nak berebut-rebut. Yang paling penting, objektif kita adalah memberikan pelajaran, fondasi agama yang kuat kepada anak di waktu anak tu masih kecil. Bagi saya, nak gaduh-gaduh ni saya letih. Kita proceed kepada objektif kita untuk menyelamatkan anak dan berikan yang terbaik. Kalau pihak sana boleh berikan yang terbaik, ambil. Kalau pihak kita boleh beri yang terbaik, ambil. Yang paling penting, kita kena fikir perasaan anak. Antara kita memang tiada jodoh, tak semestinya anak juga harus merasai dan mendapat hukuman ke atas kesilapan orang tua. Saya harapkan kita tidak perlu melalui proses yang susah lah. Jadi setakat ni anak dengan Kak Betty ke ataupun dengan pihak suami ke macam mana? Anak masih dengan saya sebab pihak suami ada kat luar negara. Tapi pihak suami masih melalui proses mahkamah lagi untuk urusan anak. Bagi saya serahkan pada Allah yang terbaik. Kalau Allah kata pihak suami ambil, tak apa. Saya mengharapkan yang terbaik untuk anak. Sebagai seorang ibu kan, pastinya macam Kak Betty katalah, mahukan yang terbaik buat anak. Pastinya mahu kalau seeloknya anak tu dengan kita lah, dengan ibu lah. Apa yang Kak Betty harapkan? Maksudnya bila sekarang ni sedang dibicarakan sama ada anak bersama dengan Kak Betty ataupun pihak suami, sebagai seorang ibu, apa yang Kak Betty sendiri harapkan? Itu suatu soalan yang sangat hebat. Saya rasa bukan saya sahaja, ibu-ibu tunggal yang di luar pun yang menjalani proses mahkamah pastinya akan merasakan detik-detik yang sangat sedih. Apakah aku akan kehilangan anak dan sebagainya, ya. Bagi Betty, bila Betty try to be objective, I always convince myself. I said, apa pun ada di dunia ini adalah pinjaman. I selalu cakap dengan diri I, kalau I tak hilang sekarang, I hilang kemudian. I always must be positive supaya I tak terasa tension, stress. Kadang-kadang kalau kita terbayang sedih tau, menangis. Kadang-kadang kita fikir balik, aku tak boleh menangis dan meratap kesedihan apa akan jadi akan datang. Apa yang ada sekarang ni aku cherish dulu, hargai, aku beri apa yang aku mampu. Selagi belum mahkamah putuskan siapa dapat, apa akan jadi hari esok, kita leave it to Tuhan. Hubungan Kak Betty dengan bekas suami macam mana? Okey ke ataupun bagaimana? Kalau saya cakap okey, bohong lah. Demi anak saya korban. Saya cuba turunkan ego. That's why saya tak nak fikir apa terjadi hari esok. Saya yakin aturan Tuhan tu yang terbaik.